Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini cikgu akan membincangkan sejarah tingkatan 5, iaitu bab yang kelima. Tajuk kita pada hari ini ialah pembentukan Malaysia. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini terdapat dua subtopik atau subtajuk yang saya akan kongsikan bersama kamu, iaitu 5.1, iaitu konsep gagasan Malaysia, dan yang kedua 5.2, iaitu perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Baik, berdasarkan standard pembelajaran dalam DSKP, terdapat dua objektif yang ingin cikgu capai pada sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Objektif yang pertama ialah pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menyatakan konsep gagasan Malaysia, dan yang kedua, pelajar dapat memerihalkan perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Baik, yang pertama kita bincang dahulu idea-idea awal ataupun berkenaan dengan konsep gagasan Malaysia. Baik, idea awal atau konsep gagasan Malaysia adalah satu konsep yang menggabungkan beberapa buah bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Seterusnya, idea awal konsep gagasan Malaysia dapat dilihat melalui pembentukan Melayu Raya. Ini adalah idea gerakan nasionalis. Idea gerakan nasionalis yang ingin mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Namun begitu, idea ini tidak berjaya dilaksanakan. Seterusnya, kita beralih kepada idea daripada pegawai British yang bertujuan untuk memudahkan pentadbiran pihak British. Dan idea yang terakhir bagi konsep gagasan Malaysia yang melalui Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash, iaitu penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Jadi ini adalah idea-idea awal berkenaan dengan konsep gagasan Malaysia. Okey, kita teruskan berkenaan dengan perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Baik, kita lihat dahulu idea daripada pegawai British. Baik, pada tahun 1887, Lord Precy, iaitu pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara, telah mengemukakan idea di Dewan Parlimen British, di mana beliau telah mencadangkan penggabungan Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu, dan juga negeri-negeri Selat menjadi sebuah tanah jajahan yang besar. Tujuannya ialah untuk melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah-wilayah ini. Itu pada tahun 1887. Seterusnya pada tahun 1951, Governor General British di Asia Tenggara, iaitu Sir Malcolm Macdonald, telah telah mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara. Tujuannya ialah untuk membentuk satu entiti politik dan ekonomi sebagai satu langkah penyesuaian dengan dekolonisasi. Untuk pengetahuan pelajar, dekolonisasi ini bermaksud proses ke arah berkerajaan sendiri. Jadi satu perbincangan telah diadakan dengan Datuk Onn Jaafar dari parti UMNO dan juga ahli-ahli
Majlis Perundangan Persekutuan. Ya, idea penggabungan ini melibatkan penggabungan Tanah Melayu, Singapura dan juga Borneo. Ya, seterusnya pada tahun 1952, Sir Gerald Templer, iaitu pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu, telah meminta penggabungan wilayah disegerakan bagi tujuan keselamatan. Ya, dan ini adalah berkaitan dengan tujuan keselamatan dan juga pertahanan. Okey. Dan akhir sekali pada tahun 1960, pesuruh jaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Sir Geoffrey Tory, telah mencadangkan penyatuan Singapura dan juga Tanah Melayu. Dan tujuannya adalah untuk kepentingan ekonomi. Jadi ini adalah idea-idea daripada pegawai British ke arah pembentukan gagasan Malaysia. Baik, kita pergi yang seterusnya kepada idea daripada penduduk tempatan. Kita mulakan pada tahun 1906, di mana dalam majalah Al-Imam telah menyatakan berkenaan dengan penyatuan raja dan orang Melayu. Majalah Al-Imam telah menyarankan penyatuan di antara raja-raja dan orang Melayu dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dalam ekonomi dan juga pendidikan di alam Melayu. Seterusnya pada tahun 1938, kita ada idea daripada nasionalis di Tanah Melayu. Antara contoh-contoh pejuang nasionalis di Tanah Melayu pada waktu itu, kita ada Ibrahim Haji Yaakob, Harun Aminur Rashid, Ahmad Mustaman, Ishaq Haji Muhammad ataupun kita sebut sebagai Pak Sako, dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Jadi idea konsep Melayu Raya ini adalah penggabungan Tanah Melayu dengan Indonesia. Namun begitu, idea ini menemui kegagalan kerana Presiden Sukarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Kita bergerak pula pada tahun 1955. Kali ini Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapannya di persidangan UMNO pada bulan Oktober 1955 telah meminta atau mencadangkan penggabungan Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei serta Persekutuan Tanah Melayu. Itu pada tahun 1955. Baik, seterusnya pada tahun 1958, itu seorang pemimpin Sabah, iaitu Datuk Mustafa, Datuk Harun, dalam pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur. Beliau telah menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan akhirnya pada tahun 1960, Tunku Abdul Rahman telah memaklumkan kepada Lord Perth untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Jadi itu adalah idea yang datang daripada penduduk tempatan ke arah pembentukan gagasan Malaysia. Baik, sekarang kita bergerak kepada yang terakhir, iaitu perbincangan berkenaan dengan rasional idea pembentukan Malaysia. Terdapat 4 rasional atau faktor pembentukan Malaysia, iaitu keselamatan, yang kedua keseimbangan komposisi penduduk, yang ketiga bagi mempercepatkan kemerdekaan, dan yang keempat pembangunan wilayah. Baik, untuk faktor keselamatan, antara rasional pembentukan Malaysia bagi faktor keselamatan untuk membantras ancaman komunis di Singapura dan juga gerakan
Clandestine Communist Organisation di Singapura. Baik, jadi pembentukan Malaysia dapat membantu menentang ancaman komunis yang menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu di Singapura yang pada waktu itu menjadi pusat kegiatan komunis. Jadi dengan penggabungan atau pembentukan Malaysia ini dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk membendung ancaman komunis sama ada di Singapura ataupun di Sarawak. Untuk faktor yang kedua keseimbangan komposisi penduduk keseimbangan komposisi penduduk. Jadi penyatuan dengan Singapura sahaja hanya akan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk terutama di antara orang Melayu dan orang Cina. Jadi atas faktor itu penggabungan yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Brunei akan memberikan lagi keseimbangan komposisi penduduk antara kaum di Tanah Melayu ataupun di Malaysia. Faktor yang ketiga ialah mempercepatkan kemerdekaan. Pembentukan Malaysia ini akan merealisasikan rancangan dekolonisasi jadi serta membantu kepada proses untuk mempercepatkan pemberian kemerdekaan terutama kepada wilayah seperti kepada wilayah Borneo seperti Sabah dan Sarawak. Yang terakhir faktor yang keempat ialah pembangunan wilayah. Melalui pembentukan Malaysia ini ia dapat membantu mempercepatkan pembangunan dan juga meningkatkan taraf hidup peribumi yang berkaitan dengan infrastruktur sosial dan juga ekonomi yang lebih seimbang. Jadi itu sahaja yang kita akan bincangkan berkenaan dengan bab yang kelima berkenaan dengan pembentukan Malaysia. Jadi kita telah bincangkan dua subtopik pada hari ini iaitu 5.1 iaitu konsep gagasan Malaysia dan 5.2 perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.